Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh, Puan. Okey. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dalam sesi kuliah yang pertama untuk minggu ke-11 minggu ni. Dan juga Alhamdulillah anda telah pun selesai sesi pembentangan anda minggu lepas untuk keempat-empat kumpulan dan markah pun telah saya berikan kepada wakil setiap kumpulan. Dan juga untuk perbincangan kita lah bermula pada minggu ini sehingga kepada minggu yang terakhir, kita akan berbincang untuk satu tajuk yang saya rasa tajuk ini walaupun penulisan bukan kreatif ataupun istilahnya penulisan rasmi, tetapi ini adalah satu-satunya penulisan rasmi yang saya rasa ianya memang diperlukan walau dalam situasi macam mana pun anda pada masa hadapan. Okey, sebelum saya mula untuk perbincangan tu, saya berikan link kepada kehadiran. Okey, saya dah masukkan link untuk kehadiran tu, boleh klik dekat link tu. Kemudian nanti tulislah apa isi perbincangan kita pada hari ini. Baik, anda telah membuat pembentangan tentang wawancara, rencana, surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat, berita dan laporan, ucapan dan kertas kerja. Dan juga kalau diikutkan sebenarnya kumpulan B telah membentangkan surat panggilan mesyuarat yang mana ia merupakan salah satu di antara tujuan untuk untuk penulisan surat rasmi. Okey. Okey. Jadi pada hari ini kita akan berbincang untuk satu perbincangan. Okey. Yang mana perbincangan pada hari ini ialah juga berkaitan dengan penulisan bukan kreatif. Sebab kita dah habis dah untuk pembentangan untuk perbincangan penulisan kreatif. Untuk penulisan bukan kreatif, apa yang penting ialah kita kena tahu secara mendalam format, tujuan, fungsi dan sebagainya. Okay, saya akan share skrin dengan anda. Penulisan rasmi. Okey. Okey. Baik. Saya ucapkan terima kasihlah dahulu untuk penyertaan anda dalam sesi bengkel bersama Nimo Istiwai dan juga Tuan Haji Abdul Hadi, yang mana bagi saya perkongsian yang telah dibuat oleh kedua-dua penceramah pada hari Sabtu yang lepas tu adalah perkongsian yang cukup baik. Walaupun anda rasa tak nak jadi seorang penulis ataupun tak nak menjadi seorang penyair ataupun pendeklamator tetapi sebenarnya sebarang ilmu yang kita dapat tu mungkin secara tanpa kita tahu pada masa kini akan menjadi satu bentuk bantuan pada masa akan datang. Jadi jangan menganggap bahawa ilmu yang kita dapat tu ialah ilmu yang sia-sia walaupun kita tak nampak pada masa kini. Okay, seperti mana yang saya cakap dalam bengkel tersebut ketika ucapan saya nak kata bahawa saya memandang pelajar-pelajar KIAS ini sebagai orang kata bukan sebagai hanya bila keluar KIAS akan menjadi ustaz sahaja, akan jadi ustazah sahaja, akan jadi pegawai agama sahaja. Tak, saya tak pandang macam tu untuk pelajar-pelajar KIAS. Saya pandang pelajar-pelajar KIAS bila keluar dia boleh jadi lebih daripada sekadar fokus kepada apa yang saya sebut tadi untuk kerja-kerja mereka. Okey, anda walaupun pelajar-pelajar dari bidang dari program kaunseling, program qiraat taranum, program turas, okey. Walaupun nampak pada masa hadapan ni okeylah saya nak kerja dekat sekolah jadi ustazah, nak mengajar kafar, nak jadi pegawai MAI. Tapi mungkin tanpa anda sedar apa yang anda belajar pada hari Sabtu itu mungkin menjadi satu platform untuk dakwah yang anda sentiasa impi-impikan untuk anda laksanakan. Jadi sekarang ni dakwah bukan sekadar di tempat-tempat yang biasa kita tengok orang bagi dakwah pada zaman dulu seperti di masjid, di surau sahaja, di kuliah sahaja Anda boleh juga berdakwah melalui platform kesenian.
kesusastraan dan juga kebudayaan. Sebab tu saya sekarang tengah buat research, tengah baru nak cadangkan research untuk kelulusan teater patuh syariah. Pementasan teater patuh syariah. Pementasan teater juga sebenarnya kita boleh masukkan unsur-unsur dakwah dalam tu. Ada beberapa skrip-skrip teater yang membawa kisah-kisah sejarah, contohnya sejarah Ashabul Kahfi. Apa lagi cerita-cerita yang membawa unsur-unsur dakwah Islam di dalamnya. Bukan kata tak ada. Okey, pementasan pun tak semestinya ada pergaulan lelaki dan perempuan. Jadi di sini bila kita mempunyai satu paradigma yang salah terhadap apa yang kita ada sebagai platform untuk kita meluaskan agama kita, meluaskan langkah kita dalam bidang dakwah dan sebagainya, kita sebenarnya hanya mampu bergerak selangkah sahaja. Sebab takut nak mencuba yang platform-platform lain tu. Okey, menjadi seorang deklamator, awak seorang pendeklamasi. Sebenarnya pendeklamasi ni dia tak perlu menyanyi. Jadi kalau perempuan nak berdeklamasi pun sebenarnya anda bukan memerdukan suara anda. Saya tak rasa tu Haji Abdul Hadi ajar muslimat memerdukan suara dia ketika mendeklamasi. Apa yang saya faham ialah deklamator ni mereka mendeklamasi menggunakan intonasi yang betul, sebutan yang betul dan tepat, dan juga rimanya kena betul, di mana nak letak jeda, di mana nak berhenti dan sebagainya. Saya rasa muslimat tidak jadi masalah untuk menjadi seorang pendeklamator. Walaupun anda berada di hadapan ramai, tetapi gaya anda adalah lebih kepada gaya seorang yang bukan bertujuan untuk menggoda dan sebagainya. Anda lebih kepada mengekspresikan idea-idea melalui karya-karya puisi yang anda deklamasikan. Karya puisi itu boleh berbentuk dakwah, boleh berbentuk politik, boleh berbentuk sastra, boleh berbentuk cerita. Jadi mungkin ada yang tak nampak kepentingan anda masuk bengkel, tapi saya nampak pelajar kias boleh berdakwah bukan sahaja dari segi apa yang anda nampak di hadapan mata anda. Okey, menjadi seorang penulis puisi, penyair. Saya rasa tidak salah sekiranya anda menulis di atas rangkap-rangkap syair, puisi, gurindam, pantun, isi-isi yang mampu memberikan satu impak yang baik kepada generasi kita, masyarakat Islam. Jadi penulisan ni kreatif ataupun tidak kreatif, walaupun ada ramai pelajar yang mengambil pendidikan Islam, rasa benda ni tak relevan dengan mereka, cuba fikir balik dan tengok balik. Betul ke tak relevan dengan saya? Okay. Adakah saya sebagai seorang ustazah, saya tak boleh menulis puisi? Adakah saya sebagai seorang ustaz, saya tak boleh menjadi seorang deklamator? Cuba tanya diri sendiri. Anda lihat, anda lebih tahu bab-bab hukum hakam ni. Jadi apa yang terbaik boleh digunakan sebagai platform untuk dakwah, itu adalah yang terbaik untuk digunakan. Lagipun itu adalah di antara platform-platform yang dekat dengan masyarakat. Ia dekat dengan masyarakat. Boleh berdakwah mereka yang pergi ke masjid. Tapi saya nak tanya, bagaimana pula mereka yang tidak pergi ke masjid? Bagaimana awak nak dakwah mereka yang tidak pergi ke masjid? Mereka yang suka mendengar muzik, bagaimana nak dakwah mereka yang suka dengar muzik? Melalui lagu-lagu nasyid. Berdakwah kepada mereka yang suka membaca melalui penulisan puisi, cerpen, novel yang berbentuk dakwah. Mereka yang suka menonton TV, buatlah filem-filem yang berunsur dakwah dan sebagainya. Okey, jadi platform itu luas. Platform itu luas. Yang mengecilkan platform tu, yang mengecilkan kaedah kita menyampaikan dakwah tu ialah kita sendiri. Okey? Jadi ingatlah, saya mengajak anda masuk join bengkel tu bukan sebab saya tak nampak relevannya pada anda. Saya nampak relevannya pada anda, dan katakanlah kalau satu hari nanti nak tambah menjana ekonomi, kalau rasa tak cukup dengan gaji yang ada, boleh menulis. Macam Nimo Istiwa ajar awak tu, tulislah sebagaimana yang dia ajar, mengikut teknik-teknik yang dia ajar. Okay, dia dah beritahu pasal penerbit, dia dah beritahu tentang editor. Okay? Jadi kita fikir balik dan kita follow balik apa yang dia cakap, insya-Allah ia akan memberi nilai tambah pada diri awak. Okay. Hari ini berkaitan dengan penulisan surat rasmi. Saya rasa hari ini hanya untuk pengenalan sahaja penulisan surat rasmi. Saya tak masuk secara format lagi. Sebab apa? Pertama sekali saya bertujuan untuk menekankan secara mendalam penulisan surat rasmi ni. Sebab apa? Bagi saya penulisan surat rasmi adalah satu kemahiran menulis yang sangat-sangat penting
untuk diri seorang individu. Okay, kenapa saya kata sangat penting? Sebab anda akan menulis surat rasmi ini dalam beberapa situasi yang mana walau siapa pun anda, situasi itu akan berlaku. Okey, kita akan tengok sama-sama situasi itu nanti sikit demi sikit. Baik. Betul kelas kemahiran menulis ni Saya takut saya salah kelas. Betul lah. Okey. Untuk surat rasmi kita tengok dulu hasil pembelajaran topik. Kenapa saya nak mengajar awak topik ini secara mendalam? Sangat-sangat mendalam. Okay, yang pertama ialah saya nak cuba capai minda anda dari segi kognitifnya. Saya nak capai minda anda. Kenapa saya nak capai minda? Sebabnya sekarang ni anda di peringkat diploma di Institut Pengajian Tinggi. Bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu ajar sekadar format, okeylah. Kita hadam format, template, okey, masuk exam, kita jawab, habis, khalas. Okey. Dapat apa? Tak dapat apa. Tulis surat rasmi kepada pensyarah, masih lagi bermasalah. Masih lagi salah dari segi tanda baca, dari segi format, dari segi huruf besar, huruf kecil. Masih lagi salah. Kenapa? Sebab ia tak sampai pada kognitif anda. Ia sekadar mengenalkan, mendedahkan. Apa yang anda buat, hafal. Tapi bila kena tulis balik, laut. Kan? Jadi di peringkat IPT ni, saya cuba untuk menekankan surat rasmi kerana bagi saya surat rasmi ni biar betul-betul anda expert, mahir. Berapa ramai orang yang sudah berada di alam pekerjaan tetapi masih tidak mampu menulis surat rasmi dengan baik. Sebenarnya ramai. Sebab apa? Sebab tak terlibat dengan surat rasmi. Okey, saya tak terlibat dengan surat rasmi, saya bukan duduk kat pejabat, saya tak ada kaitan dengan surat-surat orang luar dan sebagainya. Jadi itu pemikiran. Kognitif ni dia bukan sahaja berkaitan dengan pengetahuan tapi juga bagaimana pemikiran anda berfikir macam mana, anda pandang benda tu macam mana, anda anggap benda tu macam mana. Itu semua kognitif lah tu. Dan anda sebagai pelajar untuk topik surat rasmi ni, saya nak anda menganalisis penulisan surat rasmi. Bukan lagi sekadar faham, tahu, hafal, tak. Kognitif anda dah mula sampai tahap untuk menganalisis. Saya nak anda analisis dah. Analisis surat-surat rasmi yang ada. Okey, bila anda analisis surat-surat rasmi, anda akan nampak perbezaan format yang berlaku. Anda akan nampak kepentingan tanda baca dalam penulisan surat rasmi. Anda akan nampak huruf besar, huruf kecil yang sangat penting dalam penulisan surat rasmi. Dan yang terakhir, anda akan nampak bagaimana sekecil-kecil kesalahan dalam surat rasmi, koma tu, boleh mempengaruhi pembacaan surat rasmi itu dan penerimaan pembaca surat rasmi awak. Okey, jadi kognitif awak dah mula sampai satu tahap yang tinggilah. Belum lagi masuk degree nanti. Degree lagi tinggilah. Tapi walaupun diploma, saya menyiapkan awak sekiranya anda tidak meneruskan pengajian di peringkat degree, anda nak cari kerja, dah kena tulis surat dah. Nak mohon untuk kerja kosong ni, nak buat permohonan CV ni, cover letter awak ni, dengan resume awak kena buat surat rasmi. Okey, jadi gunakan kesempatan untuk perbincangan yang dalam ini untuk anda melihat surat rasmi itu sebagai satu kemahiran penulisan bukan kreatif yang sangat penting. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membina afektif anda. Okey, afektif ni sebenarnya ia merujuk bukan kepada minda anda, bukan bagaimana anda menganalisis tadi, tapi ia lebih kepada pembentukan dalaman anda. Okey, di sini saya ingin membina keyakinan anda. Keyakinan dalam menulis surat rasmi secara betul dan tepat. Okey, kita boleh tahu, okey, saya tahu tentang teori penulisan surat rasmi, saya tahu. Okey, saya bagi awak masa 5 minit, tolong tulis surat rasmi. Yakin ke tak nak tulis dalam masa 5 minit? Berapa ramai orang yang tak yakin? Okey. Kalau tanya saya yakin. Saya boleh menulis surat rasmi, bagi je saya tujuan, bagi saya alamat penerima, okey, lepas tu dia punya salutasi, bagi tujuannya, saya akan tulis surat rasmi dalam masa 5 minit. Saya yakin saya boleh buat. Okay, jadi itu yang kita nak bina. Sebab apa? Bila kita tidak yakin untuk menulis surat rasmi, seolah-olah kita memang tidak pernah mengambil perhatian terhadap surat rasmi yang kita dapat. Surat rasmi ni dia format dia, asas dia sama je. Mana-mana surat rasmi sebenarnya asasnya sama. Tapi kita nampak berlainan sebab apa? Sebab tadilah kognitif kita tidak menganalisis dia secara mendalam. Kita nampak berbeza, oh ia memang berbeza. Di atas permukaannya lah. Kita memandang sesuatu daripada satu permukaan. Kita tak pergi analisis ke dalam dasar dia. Dia kata, Allah, puan ni mengajar sampai analisis dalam dasar. Buat apalah nak belajar sampai dasar-dasar ke dalam-dalam sangat urat surat rasmi ni. Sebab ada isu. Ada isu.
Okey. Bagaimana pelajar-pelajar saya tulis surat rasmi kepada saya, tak datang kelas, tulis surat rasmi kepada pihak HEA. Awak tengoklah surat yang awak tulis tu macam mana. Macam tak pernah belajar kelas kemahiran menulis. Macam tak pernah belajar bahasa Melayu waktu SPM dulu. Bukan sahaja dari segi formatnya salah. Ayat pun tidak rasmi langsung. Surat rasmi, ayat pun rasmi. Nak beritahu serasmi-rasminya surat rasmi, ayat yang digunakan juga adalah rasmi. Bukan ayat lewah, bukan ayat orang kata melegit-legit. Tak. Okay, jadi yang kedua untuk membina keyakinan diri awak, menulis surat rasmi. Yang ketiga, psikomotor. Okay, psikomotor ni ialah bagaimana minda anda menjana kognitif tadi, efektif anda menjana kognitif anda tadi untuk motor. Motor ni ialah menggerakkan sesuatu. Okay. Bukan motosikal. Okay, istilah motor ni ialah ia menggerakkan sesuatu. Dan apa yang anda gerakkan untuk menulis surat rasmi? Anda menggerakkan tangan anda. Jadi bila tangan anda itu digerakkan, saya menggunakan situasi-situasi yang berlainan. Sebab untuk satu surat rasmi, anda ada satu tujuan khas untuk menulisnya. Surat rasmi ni banyak tujuan dalam penulisan dia. Banyak, sangat-sangat banyak. Kenapa awak tulis surat rasmi? Kenapa? Itu soalannya. Kenapa tulis surat rasmi? Kalau ada 10 orang yang tulis surat rasmi, mungkin 10 orang itu menulis surat rasmi yang berbeza situasi. Okay. Jadi psikomotor tadi itu ialah anda menulis. Menulis itu, kalau tidak ada kognitif yang baik dan efektif yang baik, anda tak akan boleh menulis surat rasmi yang cemerlang. Maksud saya surat rasmi yang cemerlang ni, dia dari segi tanda bacanya betul, tepat. Ayatnya berbunyi rasmi, jelas. Okay. Huruf besar, huruf kecilnya juga tepat. Apatah lagi formatnya sangat-sangat tepat. Itulah psikomotor yang berjaya. Saya lupa nak beritahu bahawa slide ni saya tak akan kongsi dalam Google Classroom. Buat masa ni, saya tak akan kongsi. Saya akan kongsi di hujung nanti. Dah habis kita bincang baru saya kongsi. Sebab saya nak tengok bagaimana anda mampu menulis nota anda sendiri dan memahami perbincangan kita pada hari ini dengan baik atau tidak. Mungkin soalan-soalan kuis ataupun soalan final exam awak, saya akan ambil daripada nota ni. Mestilah, bukan mungkin, wajib saya akan ambil. Okay? Jadi ini 3 perkara lah yang menjadi hasil pembelajaran topik kita. Jadi jangan anggap menulis surat ini hanyalah hafal format. Masuk. Boleh nak masuk. Kalau bijak lah. Kalau kurang dari segi pemahaman terhadap surat rasmi, awak tak boleh nak juga masuk. Bagilah template macam mana pun. Pasti salah. Dah berapa orang yang saya jumpa, saya bagi template surat kat dia, bagi balik surat kat saya semak, masih ada kesalahan. Okey. Jadi template pun tak berguna kalau anda tidak ada kognitif, efektif dan juga psikomotor yang baik terhadap surat rasmi. Okey. Seterusnya. Mengapa belajar menulis surat rasmi? Mengapa? Banyak perbincangannya. Dan itulah saya kata hari ini mungkin saya cakap tentang pengenalan sahaja. Hari Khamis nanti baru saya akan cakap sikit lagi tentang pengenalan. Maksudnya minggu depan baru masuk bahagian format. Okey. Mengapa belajar surat rasmi? Banyak yang bercakap bahawa saya belajar surat rasmi sebab nak jawab periksa je. Okey. Saya belajar surat rasmi sebab nak tahu format. Okey, itu contoh-contoh jawapan klise. Jawapan budak sekolah rendah, jawapan budak sekolah menengah. Awak bukan budak-budak, awak adalah pelajar IPT, graduan IPT yang bakal bergraduasi satu masa nanti. Mustahil untuk saya mendengar ayat-ayat itu keluar daripada mulut awak dah. Jangan sebut jawapan-jawapan macam tu yang di peringkat menengah ataupun sekolah rendah. Anda pelajar IPT. Kredibiliti anda sebagai pelajar IPT itu tinggi. Okey. Sebelum tu saya bagi tahu, saya nak anda jawab dulu soalan ni. Siapa anda 5 tahun akan datang? Okay, siapa anda 5 tahun akan datang? Itu soalannya. Kenapa saya keluarkan yang ini? Sebab saya nak awak betul-betul faham kenapa pentingnya surat rasmi ni sebelum saya boleh ajar surat rasmi. Kalau tak tu anda akan block. Anda akan meletakkan sempadan, tak naklah belajar surat rasmi, tak pentinglah untuk saya untuk belajar surat rasmi. Sekarang saya nak ubah minda awak, saya nak buka minda awak tu ke pompong minda yang mengatakan surat rasmi tak penting untuk saya. Siapa anda 5 tahun akan datang? Dah boleh nampak? Memang kita tak nampak. Siapa boleh meramal masa akan datang kan? Tetapi kita boleh berharap. Dan kita boleh merancang. Merancang dan berharap itu ialah benda yang kita biasa buat sebagai manusia biasa. Okey, siapa anda 5 tahun akan datang? Cuba tanya diri sendiri.
Adakah anda masih lagi pelajar 5 tahun akan datang? Okay, habis diploma, sambung dengan ijazah, sambung dengan master, sambung dengan PhD. Mungkin anda masih lagi belajar. Habis je diploma, sambung degree, tak nak sambung dah, nak kerja dengan degree. Mungkin anda dah bekerja. Atau habis diploma, saya nak bekerja, tak nak sambung degree, tak nak sambung master, saya nak bekerja dulu. Atau mungkin anda suri rumah, habis diploma kahwin. Okey, tak nak bekerja sebab rasanya dah cukup dengan pendapatan oleh suami. Saya jadi suri rumah tangga. Apakah salah menjadi suri rumah tangga? Baguslah menjadi suri rumah tangga. Okey, itu satu orang kata satu nikmat tu menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Saya tak boleh menerima nikmat tu sebab saya bekerja. Okey? Kadang-kadang terfikir juga bagaimana perasaan menjadi suri rumah tangga waktu PKP baru ni. PKP baru ni baru rasa jadi suri rumah tangga. Oh, letih. Bukan kata tak letih. Letih je suri rumah tangga sepanjang masa. Dan orang kata jasanya juga sebesar mereka yang bekerja. Jadi, siapa anda 5 tahun akan datang? Cuba tanya diri sendiri. Okay, kenapa saya tanya soalan ni? Sebab saya nak awak buka minda dan cuba faham. Nanti jawablah apa perkaitannya soalan ini dengan penulisan surat rasmi tadi. Kalau saya 5 tahun akan datang, saya bekerja di pejabat. Saya perlu tak guna surat rasmi? Jawab sendiri. Saya takkan jawab. Ketika saya bekerja sendiri satu masa nanti, adakah saya akan menggunakan surat rasmi? Atau saya tak bekerja, saya sekadar menjadi seorang orang bujang yang tidak bekerja, duduk di rumah saja, adakah saya memerlukan surat rasmi? Atau saya menjadi suri rumah, ibu kepada 2-3 orang anak dan isteri kepada seorang suami, adakah saya bakal menggunakan surat rasmi? Jawab soalan itu sendiri. Kalau tanya pada saya, semua jawapan tadi adalah ya. Ya, ya, ya dan ya. Itu jawapan saya. Siapapun anda 5 tahun akan datang, surat rasmi itu pasti akan berguna kepada anda. Ada sebabnya. Okey. Kita sebagai seorang, bukan kita, anda sebagai seorang graduan, anda kena faham bahawa dunia sekarang ni amat-amat berbeza daripada dunia saya dulu. Okey, dunia zaman saya dululah ataupun zaman mak ayah saya dulu atau zaman datuk nenek saya dulu. Kita sangat berbeza zaman sekarang ni, lebih-lebih lagi adanya normal baharu. Normal baharu. COVID-19 ni orang kata memang dia serang satu dunia ni, dia mengubah 360 darjah kehidupan manusia. Secara tanpa kita sedar. Okay, saya pun tak boleh nak cakap bahawa kehidupan awak pada masa hadapan akan sama dengan kehidupan saya pada 10 tahun yang lepas. Saya tak boleh cakap. Dan saya pun tak nak cakap. Saya cuma nak kata dunia awak pada masa akan datang akan menjadi lebih sukar daripada dunia saya sekarang dan dunia saya dulu. Lebih susah. Persaingannya lebih hebat. Jadi saya mengharapkan agar anda bersedia untuk 2 kemahiran. Kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal sebagai graduan. Graduan diploma ke, graduan ijazah ke, graduan PhD ke. 2 perkara ni cuba tanam dalam diri ataupun cuba giatkan penjanaannya untuk saya memiliki kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni ialah soft skills. Bagaimana anda membuat keputusan, bagaimana anda meraihkan pendapat, bagaimana anda berbincang menjadi pemimpin, bagaimana anda menyelesaikan masalah. Itu adalah soft skill yang mana most of the time tidak diajar di dalam subjek major anda. Mereka tajuk subjek major anda itu ialah kemahiran penyelesaian masalah. Itu subjek major, bolehlah belajar. Tapi kalau tidak anda belajar subjek major, anda tidak akan jumpa semua ni. Di mana anda akan jumpa? Anda akan jumpa dalam assignment. Assignment berkumpulan mengajar anda kepimpinan, mengajar anda perbincangan, mengajar anda membuat keputusan. Assignment dan juga pembentangan. Okay. Subjek-subjek yang bukan major, macam contohnya subjek kemahiran menulis. Subjek ini juga cuba membina salah satu kemahiran iaitu kemahiran teknikal. Okay. Beberapa subjek kemahiran yang ada di bawah mata pelajaran umum MPU ni, mata pelajaran umum, maksud MPU tu ialah mata pelajaran umum yang diwajibkan kepada para pelajar oleh pihak kementerian kita, pelajar di peringkat IPT ni sebab kita nak bina 2 kemahiran ni, kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal. Satu lagi ialah kurikulum, kelab persatuan. Ini sebenarnya membantu, tapi pelajar tak nampak. Pelajar nampak MPU ni subjek wajib lulus je, kemahiran menulis Puan Siti ni. Saya rasa wajib lulus je, tak payah pun kita sibuk-sibuk dengar sepenuh hati, pergi bengkel pun tak payah jawab lah orang tanya apa pun, pergi je lah, bayar je lah, lepas tu gak dengar, tu tidur, waktu tengok TV, waktu makan kan, biar on je laptop. Tak ada perasaan apa-apa. Yang penting wajib lulus, yang penting markah. Tapi kita tak faham, subjek MPU bukan perlu cemerlang pun, memang tak perlu cemerlang. Tapi sebenarnya kita nak membina soft skill dan hard skill melalui MPU ni.
Anda masuk kelas kemahiran menulis, anda mendapat lebih tinggi sikit lah kemahiran menulis anda berbanding dengan mereka yang tak masuk kelas kemahiran menulis. Percaya atau tidak? Boleh test dengan member awak. Suruh dia tulis suruh tulis sajak, awak tulis sajak. Dua-dua hantar kat Nemo STY. Suruh Nemo STY pilih sajak siapa yang sedap. Okey? Anda akan lebih. Sebab kemahiran ini perlu dijana. Kemahiran ini perlu diasah. Kita kena belajar juga untuk mendapatkan kemahiran. Awak pernah asah pisau tak? Orang yang tak pandai mengasah pisau, dia akan terluka. Tetapi orang yang dah biasa mengasah pisau, dia tahu teknik, dia tahu cara, dia asah pisau tu tajam sekejap je. Orang yang tak tahu, dia akan mungkin tajam pisaunya, tapi lambat lah. Ngok-ngek macam tu kan. Dia tak tahu cara yang terbaik. Tapi anda yang dah belajar kemahiran mengasah pisau, tajam sekejap. Begitu juga kemahiran teknikal. Tulis surat rasmi. Siapa-siapa je boleh tulis surat rasmi asalkan awak masuk SPM, masuk sekolah. Boleh je tulis surat rasmi. Tapi dalam banyak-banyak surat rasmi mana yang cemerlang? Okey. Contohnya, anda nak minta kerja. Okey, minta kerja dekat tempat kerja. Ramai yang memikirkan bahawa okey, fine, saya bersedia untuk interview. Okey, awak hantar cover letter. Cover letter tu surat rasmi. Awak hantar resume. Sebenarnya di peringkat surat lagi anda telah disaring. Mereka dah saring awal-awal dah awak waktu di peringkat surat. Dia tengok surat anda ni betul ke tidak tata bahasa yang digunakan dalam surat ni? Betul ke tidak salutasinya? Betul ke tidak penggunaan huruf besar, huruf kecil? Kadang-kadang waktu dekat surat tu dia dah saring. Bukan resume lagi, tak pergi kat resume lagi. Baca surat dulu. Ayat ni ayat betul ke tidak ni? Bahasa Melayu betul ke tidak ni? Kalau surat pun tak lepas dia tak baca dah resume awak. Apatah lagi nak panggil interview. Jadi surat rasmi itu menjadi image kepada penonjolan dua kemahiran ini. Kemahiran insaniah awak dan kemahiran hard skill awak. Kemahiran insaniah yang awak tonjolkan dalam surat rasmi ialah bagaimana anda memujuk ataupun anda brag, bahasa Inggerisnya brag, membesar-besarkan diri anda, kelebihan diri anda dalam surat tu. Supaya majikan awak baca, uish, cantik bahasa dia ni. Okey. Lepas tu dia kata, oh betul tanda baca dia ni. Wah, kemas kerja dia ni. Dia tengok surat je. Dah berapa kali puji dah kat situ. Kemahiran insaniah anda berjaya. Tengok pula huruf besar, huruf kecil, format betul. Okey, bagus budak ni bab-bab teknikal. Sangat berhalus. Sangat mengambil berat. Puji dah kali kedua. Itu kemahiran teknikal. Okey, tengok pula resume awak. Wah, latar belakang dia menarik. Itu adalah dari segi pencapaian diri anda. Okey, dikias, masuk ke kurikulum, masuk persatuan, masuk kelab, sangat-sangat aktif, pencapaian CGPA tinggi. Dia tengok resume. Okey, lepas surat, lepas resume, sarai pendekkan untuk interview. Dia tak panggil interview terus, dia saring dulu penulisan awak. Jadi penulisan surat rasmi ni memang penting. Ada orang sanggup bayar orang yang expert menulis surat rasmi dan juga resume untuk orang tu tulis dengan secemerlangnya surat rasmi dia, cover letter dia dengan resume dia. Dia sanggup bayar sebab dia nak yang terbaik, sebab dia tak pandai. Ada setengah buat macam tu sebab dia tahu first impression majikan ialah kepada dua perkara tu. Resume dan surat rasmi. Orang kata asbab lah, asbab. Dapat tak dapat tu Allahualam, tapi asbabnya. Lepas tu baru panggil interview. Waktu interview tu pandai-pandailah awak bawa diri. Cumanya waktu surat rasmi dengan tu sebab mereka nak apa? Mereka nak lepas. Mereka nak disenarai pendekkan sebagai interview. Okay, interviewee nanti. Mereka nak ditemu ramah untuk masuk kerja. Itu pentingnya penulisan surat rasmi. Itu pentingnya kemahiran insaniah, kemahiran teknikal tadi. Okey, jadi siapa anda 5 tahun akan datang? Cuba tanya diri sendiri. Okey, saya bawa anda graduan menganggur ni sebab apa? Sebab saya nak anda pandang betul-betul zaman anda macam saya cakap, 5 tahun akan datang. Tak usah tunggu 5 tahun lah. Habis je belajar diploma ni pun dalam 6-7 bulan akan datang. Sangat mencabar. Okey. Anda mungkin habis diploma anda, masuk ijazah. Habis ijazah tu dengan tesisnya, dengan praktikalnya. Tak tentu lagi anda dapat kerja lepas tu. Tak tentu lagi.
Kenapa? Sebab orang yang ada kerja pun menganggur, dibuang kerja. Itu dunia anda ni selepas COVID-19. Saya mungkin dah lepas, alhamdulillah. Doa-doa saya tak kena buang kerja. Saya pun tak nak menganggur, ada anak lagi kan, ada kehidupan lagi yang kita kena ambil berat. Anda nak nampak diri anda bekerja satu hari nanti? Cuba faham betul-betul dari segi signifikan dan kepentingan penulisan surat rasmi. Sebab surat rasmi ini menggambarkan imej anda secara keseluruhan. Anda ni orang yang bagaimana. Okey, saya ambil sikit tentang isu graduan menganggur. COVID-19 dikatakan pada tahun 2020 mencecah, pengangguran mencecah 4% berbanding 3.2% pengangguran. Dan dijangka meningkat 5.5% yang memberi kesan 860,000 rakyat Malaysia. Tahun 2020 sehingga tahun yang akan datanglah dianggap akan beri kesan. Hampir 1 juta tu kesan tu. Anda nak tergolong ke dalam 1 juta tu. Nak cari kerja bukan mudah zaman sekarang ni. Sebab tu kita nampak ramai yang mula membuka bisnes, membuat perniagaan sendiri. Sebab nak cari kerja sedap, duduk dekat aircon, bekerja makan gaji tiap-tiap bulan, tak duduk dekat tempat panas macam para businessman kadang-kadang mereka jual tepi jalan kan, mereka buka payung dekat tepi jalan dengan panas teriknya. Kita tak nak, kita cakap saya tak nak kerja macam tu, saya nak kerja makan gaji, duduk tempat sedap. Okey, boleh. Tapi kemahiran insaniah dengan kemahiran fizikal tadi tu kena selari, kena seimbang atau lebih banyakkannya berbanding dengan kemahiran lain. Okey, biar anda kagumkan mereka dengan dua kemahiran yang tadi, soft skill and hard skill. Okey. Itu pengangguran Jadi, apa yang kita nampak pihak institusi pendidikan sendiri telah meluaskan horizon dan skop. Kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal ini telah diperkemaskan. Adanya MPU, adanya co-curriculum, adanya persatuan, adanya kelab, adanya assignment awak, adanya pembentangan anda. Semua tu bukan main-main, semua tu ada makna kenapa kita nak anda bentang. Kita nak anda belajar insaniah tu. Keyakinan diri anda kita nak bentuk melalui pembentangan. Kita nak bentuk minda anda ni melalui fakta-fakta yang betul. Awak present pada saya baru ni, semua fakta-fakta tu saya simpan dan saya tilik. Betul ke tidak fakta anda? Kalau saya salah, saya tegur kan hari itu kan. Maksudnya saya membina anda dari segi kemahiran pembentangan. Bila pergi interview, itulah soft skill yang anda bawa pergi interview. Interview tu ialah anda secara hidup menggunakan kembali semua kemahiran pembentangan anda. Eye contact, spontaneous answers, keyakinan diri anda, cara anda berpakaian di hadapan majikan anda, bakal majikan anda. Macam mana dia nak tengok, awak nak impress dia, awak nak menyebabkan mereka kagum dengan sekali tengok je. Semua tu telah pihak institusi pendidikan sediakan. Pelajar kena gunakanlah sebaik mungkin. Kemahiran insaniah ni, anda kena faham, orang kata kena baca sesuatu tu, orang kata jangan pada satu permukaan. Saya dah cakap pada anda banyak kali dah. Jangan pandang pada satu permukaan. Siapa yang baru ni pergi bengkel Nemo Istiwai yang merasakan ini adalah tidak penting untuk saya? Anda memandang pada satu permukaan. Tapi kalau anda rasa, mungkin kot kalau saya tak dapat kerja satu hari nanti, saya jadi penulis lah. J.K. Rowling, jutawan. Dapat makan hasil hanya daripada penulisan beliau. Tak perlu pergi kerja dah. J.K. Rowling. Jual ribu-ribu naskah buku Harry Potter. Tak perlu kerja. Tak perlu nak pening kepala pasal gaji hujung bulan ke, pasal majikan buat perangai ke dan sebagainya kan. Tak perlu. Boleh dikatakan bahawa itu mungkin menjadi kerja anda satu masa nanti. Deklamator. Once you masuk jadi deklamator, satu sayembara awak menang, boleh dapat ribu-ribu. Kadang-kadang kalau awak pergi 2-3 sayembara sebulan, awak boleh dapat sampai 10,000. Kalau menang lah. Kalau menang. Sayembara penulisan pun sama. Ada di antara organizer atau penganjur yang bagi sesikit-sikit 500, 600 ataupun 200, 300 sebagai hadiah nombor 1. Tapi sebesar-besar pertandingan boleh sampai 10,000 hadiah nombor 1. Hanya untuk satu cerpen. Hanya untuk satu puisi. Kalau tak kerja pun tak apa. Ada berapa ramai orang yang bekerja tetap berhenti kerja untuk menjadi penulis sepenuh masa. Sebab mereka tahu bila mereka fokus kepada penulisan mereka, mereka boleh buat duit. Jadi jangan pandang bahawa
Yang ini saya masuk kias ni, saya nak jadi yang ini, saya tak nak pandang benda lain. Di sepanjang perjalanan awak ni, pandanglah kiri kanan. Okey, pandanglah kiri kanan. Masih ada lagi orang kata ruang-ruang kiri kanan tu yang mungkin anda boleh berhenti dan menjadikan ia satu, orang kata, tempat persinggahan yang mampu membantu anda sebelum sampai ke pelabuhan yang abadi nanti. Pelabuhan itu naik kapal, okey, ke tempat perhentian yang abadi. Okey. Jadi luaskan horizon, luaskan skop. Penulisan surat rasmi bukan sekadar awak pandang tulis surat rasmi, okey, fine. Ada template tak? Puan ada template tak? Saya nak tulis atas template. Boleh, ambil lah template. Tapi kalau tak ada kemahiran, surat anda masih lagi gagal. Okey? Falsafah pendidikan kebangsaan sendiri menyuruh pelajar-pelajar dan juga mempunyai satu bentuk misi dan visi bahawa pelajar-pelajar ni boleh seimbang dari segi fizikal, rohani, jasmani dan emosi. Okey, kita tak nak ada pelajar-pelajar atau graduan yang merasakan bahawa sia-sialah ambil 3 tahun ijazah, sia-sialah ambil diploma 2-3 tahun. Saya keluar pun saya jadi businessman je. Jadi buat apa benda-benda yang saya belajar sebelum ni? Ada yang rasa macam tu. Tapi sebenarnya anda tak pandang daripada permukaan yang lain. Ilmu yang anda dapat sebelum ni mungkin berguna pada masa hadapan. Saya sendiri mempunyai latar belakang fizik. Ijazah saya fizik. Matrikulasi saya fizik. Tapi sekarang saya ajar apa? Kemahiran menulis. Ramai tak percaya apa yang saya cakap ni. Tetapi tak berguna ke fizik saya tu? Berguna. Saya boleh menulis dalam cerita-cerita futuristik. Saya boleh menulis cerita-cerita yang berkaitan dengan dengan planet, dengan orang kata dengan cerita-cerita yang berbentuk teknologi dan sains. Saya boleh menulis semua benda tu sebab saya ada ilmu belakang saya. Kalau anda pun, anda ada ilmu kaunseling, anda ada ilmu qiraat taranum, anda ada ilmu turas. Kalaulah pelajar turas boleh tulis satu cerpen ataupun puisi yang mempunyai intipati turas dalam tu, wah, hebatnya. Mungkin ramai tak kenal apa itu turas. Saya pun banyak saya tak tahu pasal turas ni. Tulislah satu cerpen bertajuk perjalanan turasku. Tulis satu cerpen. Apa cerita yang berkaitan dengan turas? Okay? Apa yang awak dapati dari segi perjalanan pengajian awak sepanjang di diploma ni? Ataupun sebelum masuk diploma ni? Apa sebenarnya yang awak nampak lepas awak ambil diploma ni? Awak nak ambil apa pula depan tu? Turas ni boleh menjadikan anda siapa pada masa hadapan. Itu cerpen-cerpen yang kita nak, cerpen yang orang tak buat lagi. Orang dah banyak dah cerita pasal isu semasa, orang kata dadah, rokok, apa lagi, COVID, dah banyak Tapi saya rasa cerita pasal ilmu turas ni tak ada lagi ni. Tulislah, tulis, tak ada masalah. Hantar ke Dewan Sastra. Berapa? 250 dapat untuk cerpen. 250 satu cerpen. Awak buat 10 cerpen, 2,500 dapat. Tak adalah, Dewan Sastra kan keluar setiap bulan. Maksudnya setiap bulan dapat 250 lah kalau setiap bulan keluar dalam Dewan Sastra. Cerita menarik dia akan keluarkan. Okey. Matlamat UNESCO abad ke-21. Kita nak pelajar-pelajar, graduan-graduan kita ni dapat belajar mengenali, mempelajari, menjadilah hidup bersama. Maksudnya anda bukan mengenali sahaja. Anda bukan belajar sahaja. Anda juga perlu mengamalkan. Amalkanlah penulisan surat rasmi yang betul. Okey. Macam tadi, kenapa saya jawapan saya ya tadi. Walaupun saya suri rumah tangga. Okey, walaupun saya suri rumah tangga, saya rasa saya perlu guna saya masih perlu guna surat rasmi. Saya jadi ibu pada anak-anak saya. Anak-anak saya confirm sekolah insya-Allah dengan izin Tuhan. Okey, memang akan pergi sekolah sebab dasar pendidikan negara kita menyuruh pelajar anak-anak kita pergi ke sekolah. Tulis surat rasmi, anak tak datang sekolah tulislah surat rasmi. Waktu tu kita gunakan penulisan surat rasmi. Takkan nak hantar surat layang kat cikgu kot. Takkan nak hantar surat kiriman tidak rasmi pada cikgu. Kena hantar surat rasmi pada cikgu. Supaya menjadi bukti dokumentasi. Okey? Jadi amalan tu, amalan. Dan juga ketika menulis surat, amalkan menulis surat yang betul. Tanda baca betul, huruf besar, huruf kecil betul, ayat yang digunakan betul. Okey, saya masih lagi merasakan saya tak jumpa pelajar saya yang mampu menulis surat rasmi yang cukup baik. Tak ada lagi. Okey, kita tengok dalam kalangan anda ada ke tak ya? Dan yang terakhir ada isu yang mengatakan graduan terlampau memilih. Tak salah memilih.
Like seriously, saya secara serius saya cakap, tak salah untuk anda memilih kerja apa yang anda nak. Asalkan jangan menjadikan pilihan itu terlampau rigid, terlampau pejal menyebabkan anda last kali menganggur. Okey. Tak ada salah kalau pelajar-pelajar qiraat taranum nak memilih untuk menjadi pensyarah qiraat taranum ataupun menjadi qari di peringkat kebangsaan atau menjadi qariah atau menjadi ustaz atau menjadi pegawai Majlis Agama Islam. Anda pilih untuk jalan itu, tak ada masalah. Pilihlah yang sesuai dengan minat anda, latar belakang anda, pencapaian anda. Tetapi jangan terlampau rigid. Kan saya dah kata dalam perjalanan anda, okey, anda nampak menjadi qari di depan itu adalah pasti anda nak. Tapi sepanjang perjalanan ke arah qari itu, anda nampak kat kiri kanan anda ni, boleh jadi deklamator lah, boleh jadi penulis lah, nak tulis sajak lah, nak tulis cerpen lah. Boleh ada ruang-ruang tu. Kenapa tak berhenti dan mencuba? Mana tahu hasil menjadi seorang deklamator, anda berjaya menjadi seorang pensyarah yang mengajar qiraat dan taranum tetapi juga seorang deklamator kebangsaan. Siapa tahu? Tak ada lagi saya nampak deklamator kebangsaan dalam kalangan pelajar-pelajar qiraat taranum ataupun pelajar-pelajar yang bijak bab-bab Al-Quran dan hadis ni. Tak ada lagi. Anda jadi orang yang pertama, golongan generasi yang pertama. Saya pelajar dulu memang qiraat taranum. Saya juga pensyarah di KIAS mengajar qiraat taranum dan saya juga seorang deklamator negara. Wah, hebat. Sebab laporan pengesanan graduan mengatakan 15.7% graduan melanjutkan pengajian lebih tinggi. Maksudnya dia lepas dia belajar, dia terus belajar. Dia tidak bekerja. Tapi lebih daripada 95% graduan yang boleh memasarkan diri mereka adalah dalam kalangan graduan college community. Kalau kenal college community ni, kebanyakan program college community adalah program-program kemahiran. Program kemahiran program kemahiran ni contohnya kemahiran apa? Kemahiran memasak, kemahiran wiring, kemahiran teknologi. Pelajar-pelajar college community ni dia boleh pasaran dia tinggi. Sebab orang nak. Sekarang ni banyak syarikat yang perlu kepada mereka yang ada talent dari segi teknikal tadi tu, kemahiran teknikal. Kalaulah anda hanya tahu teori, teknikal anda tak tahu, insaniah anda rendah, contohlah kan, contoh. Anda ni memang bab accounting ni sedap, pandai, bagus, masuk syarikat. Tapi kemahiran insaniah rendah. Kejap-kejap balah dengan majikan, kejap-kejap balah dengan member, kejap-kejap dengan kak-kak cleaner, pakcik-pakcik tukang kebun pun balah dengan awak. Tak ada kemahiran insaniah. Meninggi sombongnya tentang kerja accountant, contoh. Kemahiran insaniah tak ada. Kemahiran teknikal apatah lagi. Anda tahu accounting je. Cuba buat benda lain. Contohnya macam komputer hang. Tak pandai lah saya komputer hang ni. Sedangkan hari-hari main komputer. Tak pandai lah komputer hang. Tak explore. Kenapa tak explore? Jadi kadang-kadang majikan serabut mata dengan orang macam ni. Serabut. Dah lah banyak buat isu dekat tempat kerja. Lepas tu pula tak perform. Kan? Jadi kebolehpasaran college community ni tinggi sebab apa? Sebab mereka memang kemahiran. Memang mereka tuju ke benda tu. Kalau mereka wiring, mereka akan cari dalam mana-mana syarikat yang perlukan kepada. Saya minta maaf tadi internet tiba-tiba hilang. Boleh dengar saya ke? Boleh. Aduh, sedap cakap tu. Aduh. Tak apa, kita teruskan sikit lagi. Walaupun anda dah penat nak mendengar saya berceloteh, hari ini tazkirah daripada Puan Tuan Siti. Tazkirah yang saya harap akan kekal dan lekat di minda anda ni. Ikutlah nak cakap saya ni banyak cakap ke. Tapi sebelum anda belajar kemahiran menulis surat rasmi, saya nak anda ubah paradigma anda dulu. Sedikit lagi. Jadi, kenapa dia berbeza dengan pelajar-pelajar universiti awam? Kerana pelajar-pelajar universiti awam ni, kejap saya nak pin saya kejap. Pelajar-pelajar universiti awam ni banyak belajar teori. Bukan kata mereka tak boleh memasarkan diri mereka, tapi mereka banyak teori. Kalau tahu yang tu je lah. Kan? Tak boleh nak tahu nak benda lain.
Okey, cerita pasal wiring tak boleh cerita pasal wiring. Cerita pasal masak tak boleh cerita pasal masak. Cerita pasal kereta enjin tak boleh. Sebab apa? Sebab saya tak nak ambil tahu, itu bukan bidang saya. Zaman sekarang ni walaupun bukan bidang awak, orang akan tanya. Sebab apa? Semua di hujung jari. Okey? Saya boleh kata saya bukan bidang saya bab-bab kaunseling ni, tapi saya tahu bahawa kaunseling ini ada beberapa perkara yang saya tahulah, bab-bab psikologinya, okey, bab-bab orang kata teori-teori kaunselingnya, siapa Edward de Bono, dan sebagainya, alat-alat berfikir yang boleh kita gunakan. Kita tahu sikit sebanyak tu pun cukuplah, kan? Jadi buka minda anda semua di hujung jari. Orang cerita pasal vaksin sekarang ni, vaksin COVID. Anda tengah nganga, gap-gap dia vaksin ni. Cerita-cerita sikit. Orang lain dah habis dah pakai vaksin. Frontliner dah guna dah vaksin. Kita macam tak tahu apa klik pah tak tahu. Teori kita belajar dekat universiti. Anda sekarang belajar banyak teori dalam kelas meja anda. Kelas subjek meja. Tetapi praktikal yang anda belajar ialah di peringkat MPU anda. Dan juga kelab dan persatuan. Masuklah kelab dan persatuan. Jangan tak masuk. Cari kelab dan persatuan. Sebab apa? Anda nak membina kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal yang anda payah nak dapat dalam kelas meja. Payah. Bukan tak ada mereka. Ada tapi dalam pembentangan dan juga dalam assignment je lah yang ada. Sikit sangat. Tapi kalau anda masuk kelab, anda menjadi AJK pelaksana, anda jadi pengerusi kelab, anda jadi moderator, anda jadi bahagian teknikal, anda jadi bahagian perhubungan, anda jadi bahagian protokol. Anda masuk semua bahagian-bahagian tu, anda keluar dengan banyak ilmu di dada anda. Insaniah dan teknikal, cakap dia nak apa, saya boleh bagi. Jadi anda menjadi seorang graduan yang lengkap. Mungkin bukan anda yang memilih tempat kerja. Orang organisasi akan pilih anda. Anda hantar kan, contohnya anda hantar cover letter anda cantik kan, surat rasmi anda sangat lengkap, sangat excellent. Anda hantar dengan resume yang sangat baik, ada beberapa kelab anda masuk jadi pengerusi, AJK pelaksana, program pun sampai satu semester tu 5-6 program anda jadi AJK pelaksana, dia baca pun letih dia nak baca. Anda hantar kepada 10 organisasi yang tengah mencari pekerja, 10-10 tawar pada anda. Okey, datang kita nak panggil untuk interview. 10-10 anda pergi interview. Lepas tu dapat disenarai pendekkan, 5 daripadanya nak ambil anda bekerja. Bukan lagi graduan yang memilih. Organisasi yang akan pilih anda. Sebab apa? Anda lengkap dari segi kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal. Yang jadi masalahnya, dahlah insaniah pun lemah, teknikal pun lemah. Nak minta kerja dengan orang, dahlah orang tak terima, kita nak salahkan organisasi. Benda yang paling kecil yang boleh anda tengok, kemahiran anda, tulis surat rasmi. Surat rasmi tu tengok, setara mana tulis. Kalau surat rasmi pun ke laut, tak boleh cakap jauh. Yeah. Betulkan dahulu persepsi terhadap penulisan surat rasmi. Sebab saya dah kata surat rasmi ni yang sampai dulu kepada majikan anda. Bukan anda tak sampai lagi. Surat rasmi sampai dulu. Dia tak tengok gambar anda pun, dia tengok surat rasmi dulu. Cantik macam mana pun, handsome macam mana pun dia tak pilih. Dia tengok surat rasmi dan resume anda. Okey? Lepas tu borang-borang lah yang anda isi dalam internet tu. Okey? Jadi, ingat, jangan menjadikan pengangguran itu sebagai sesuatu yang nyata kepada diri anda bila anda bergraduasi nanti. Walaupun saingannya sangat kuat di luar sana, tetapi tidak ada majikan yang akan menolak bakal pekerja yang sangat bagus dalam segi kemahiran keinsaniah dan kemahiran teknikal, termasuk kemahiran ilmu dia tu. Ilmu apa tu? Akademik dia. 3 benda ni. 3 benda. Sebab tu saya cakap banyak kali pada pelajar-pelajar di bawah KSSB, Kelab Seni Sastera dan Budaya. Saya cakap pada ahli tu, saya kata pada mereka, anda mungkin tak tahu. Kalau anda sangat bagus dalam akademik pun, 4 pointer, tapi ada pelajar lain dapat 3 point, contohnya lah 3.89 atau 3.94 lah. Dia tak dapat 4 pointer. CGPA keseluruhan dia dapat 3.89, anda 4 pointer. Anda mungkin tak dapat tokoh. Tak dapat lagi anugerah yang tertinggi di KIAS. Sebab apa? Dia akan tengok bawah pula. Dia tengok anda aktif tak dalam kurikulum. Aktif tak dalam persatuan. Aktif tak dalam kelab. Sebabnya kelab dan persatuan memberi merit dan nilai tambah kepada pelajar dari segi insaniah dan teknikal.
Sebab pernah jadi isu sebelum ni. Pernah. Pelajar tu dia tinggi dari segi CGPA dia tapi dia kurang aktif. Memang kurang aktif. Tapi pelajar ni rendah sikit je daripada dia. Dalam 0.2 atau 0.3 atau 0.4 daripada member tadi tu. Tapi dia sangat aktif. Banyak sangat participation dia dalam program kemasyarakatan, program kelab, program kias, program orang luar. Dia masuk belakang. Jadi AJK, peserta-peserta AJK pengurusi dan sebagainya. Dia dapat anugerah tertinggi di kias. Bukan cerita tipu ni, cerita betul. Sebab apa? Sebab itulah majikan di luar tak pandai akademik je. Tak pandai akademik je. Okey? Pandai macam mana pun kena ada kemahiran. Sebab tu dikatakan pelajar college community mempunyai keboleh pasaran yang lebih tinggi daripada pelajar universiti awam. Sebabnya kita nakkan kepada kemahiran. Okey? Yang terakhir sebelum kita berhenti, ni baru masih lagi bahagian pengenalan ni. Aduh puan, tak habis ke pengenalan puan? Memang tak habis lagi pun. Sebab apa? Sebab saya nak anda tukar paradigma terhadap penulisan surat rasmi ni. Tukar Okay, kemahiran insaniah versus kemahiran teknikal. Okay. Kemahiran insaniah ni dia sebenarnya banyak. Okay. 7 di antaranya ialah kemahiran komunikasi. Pernah tak pergi kedai, pergi pasar atau pergi mana-mana organisasi, awak pergi, awak cubalah nak bayar kan, awak pun tanya baik je kan, punyalah mesra dengan senyum, kak berapa ringgit ni kak? Orang tu dah lah tak pandang muka awak, cakap pun macam nak tak nak, senyum tak ada langsung. Ada. Harga kan ada tu tak kat situ. Ayat nyekik. Harga kan ada kat situ. Tak nampak ke? Amboi, perasaan macam mana? Oh, tak nak datang dah. Orang kata, tak ada cakap terima kasih apa, kita keluar terus dah, tak datang dah kedai tu kan. Kemahiran komunikasi tak ada. Itu insaniah tu. Kan tak pandai nak cakap, oh cik, cik boleh, yang ini harganya. Biarlah tanda harga duduk letak kat situ pun, parking kat situ lama-lama pun tak apa. Orang nak bertanya tu kadang-kadang dia nak tanya sebab dia nak lebih lanjut tentang benda tu. Mungkin dia nak beli dah. Oh kita tak. Ada kan harga-harga kat situ, tengok sendirilah. Allahu Akbar. Kurang komunikasi. Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah tak pandai. Kemahiran kerja berpasukan tak pandai. Pembelajaran bertulisan pengurusan maklumat. Okey, suruh guna Excel tak pandai, suruh guna PowerPoint tak pandai, suruh guna Word tak pandai. Apa yang pandai? Saya pandai Facebook je, saya pandai Instagram je, saya pandai Twitter je. Kan? Sedangkan benda tu tak guna pun dalam kerja-kerja awak. Yang pentingnya Microsoft, PowerPoint, Excel. Itu yang pentingnya. Kan? Kemahiran keusahawanan. Yang ini sekarang ni sebenarnya kita dah banyak melahirkan usahawan-usahawan sejak PKP ni. Tak boleh nak kata apalah. Kena buang kerja, paksalah jual air tepi jalan, jual jambu, jual apa lagi? Jual etok, jual sate. Tak ada masalah. Kenapa nak pandang serong? Mereka juga mencari rezeki yang halal. Kita orang yang ada duit pergi belilah. Kesian kat mereka. Mereka ada anak bini lagi nak pergi sekolah, nak beli pampers anak. Pampers mahal loh. Susu mahal. Jangan cakap murah. Mungkin mereka tak makan. Nak bagi pampers dengan susu kat anak. Pergilah beli. Itu adalah apa yang berlaku dalam ekonomi negara kita sekarang ni. Ramai kan bila anda nampak penjaja ramai di tepi jalan, itu maksudnya ekonomi kita dah mungkin mengalami masalah lah. Saya tak boleh nak kata panjang, itu berkaitan dengan ekonomi negara. Nanti dia katakan saya memviralkan dakwah pula. Tapi itu perkaranya, ramai dah kita nampak di tepi-tepi jalan. Itu fakta. Sedangkan dekat traffic light, nampak kat traffic light kita ni, ada budak-budak bujang kan, bawa jambu, bawa dalam plastik tu kan, bawa jual air, vanila, apa-apa, tebeng vanila kan, tebeng kau. Mereka jual di tepi-tepi kereta. Dulu senario tu saya nampak di Indonesia dan saya nampak di India. Senario tu. Sekarang dah ada di Malaysia. Apa maknanya? Zaman saya dulu tak ada. Tak ada budak-budak jual macam tu. Tak ada. Hanya beberapa tahun kebelakangan ni dah mula jual macam tu. Apa maksudnya? Fikir sendiri. Etika dan moral profesional. Okay, dan juga kemahiran kepimpinan. Ramai yang boleh menjadi bos. Tetapi tak ramai yang boleh menjadi pemimpin. Oh, bos senang buat benda ni. Buat benda ni. Okay? Dia goyang kaki. Dia hilang letak tah ke mana. Buat ni. Yang kena marah orang bawah. Yang dapat nama dia. Oh, sedap jadi bos. Berapa ramai yang boleh jadi pemimpin? Kalau dia salah, itu salah saya sebagai pemimpin.
Kalaulah kapal saya, okey, kapal saya kalau kapal saya tenggelam, bukan sebab anak kapal saya yang bersalah. Saya sebagai nakhoda yang bersalah. Itu pemimpin. Okey. Dan juga teknikal ya, kemahiran teknikal, kemahiran berfikir, kemahiran bercakap, kemahiran mendengar, kemahiran menulis. Kemahiran menulis ni sebenarnya ada kreatif dan juga bukan kreatif. Kita nak fokus kepada bukan kreatif. Bawah bukan kreatif ni ada surat rasmi, ada laporan, minit mesyuarat ucapan dan kertas kerja. Yang lain tu awak dah cakap semua, awak dah bentang. Alhamdulillah banyak pembentangan anda tu. Ada yang jadi, ada yang kurang. Tak apa, anda belajar kemahiran insaniah ni. Salah satu kemahiran insaniah ialah tahan komen, tahan teguran. Dan juga menchannelkan teguran itu kepada bentuk positif. Terima kasih Puan sebab menegur saya. Kalau Puan tak tegur, saya tak tahu saya buat salah. Terima kasih Puan walaupun bunyi teguran Puan tu sangat menyeksa dan mengiris jiwa saya. Tapi saya belajar sesuatu di kesalahan saya. Terima kasih Puan sebab bagi makan rendah atas kesalahan saya. At least saya akan perbaiki. Itu orang-orang yang menjana kemahiran insaniah. Tapi kalau yang rasa, Puan ni macam bagus sangat. Buat tengok pensyarah awak pun sebelah mata. Yalah Ustaz ni macam dia seorang je betul, aku ni salah. Semak-semak balik kemahiran insaniah. Mungkin ada terpalit kata lompang-lompang yang tak perlu berada di situ ya. Jadi kita akan fokus kepada penulisan surat rasmi. Banyak lagi slide yang belum saya tunjuk dan saya harap hari ini tolong tukar paradigma anda. Surat rasmi bukan sekadar surat yang saya belajar untuk lulus periksa. Surat rasmi saya perlu dan saya perlu. Sebab bila satu masa nanti memerlukan saya untuk menulis surat rasmi ni, saya akan yakin dalam penulisannya. Sebab isu. Tulis surat rasmi pening. Saya sebagai seorang pensyarah, pelajar tulis surat rasmi, tak hadir kelas saja, tak hadir kuliah. Tapi surat rasminya, entahlah, tak mampu nak cakap apa-apa. Okey, jadi setakat ni, ada tak sebarang soalan nak tanya? Tidur ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, tanya soalan ke? Ada. Okey, jadi borang kehadiran tu saya dah letak kat situ link dia, boleh isi borang kehadiran anda. Jangan lupa saya takkan share dalam grup untuk borang kehadiran kuliah. Tutorial walau bagaimanapun saya akan share nanti pada hari, tengoklah hari Rabu atau hari Selasa saya akan share. Kalau saya tak ingat, tolong message saya macam siapa buat sebelum ni. Okey, saya harap anda dapat sesuatu daripada perbincangan hari ini. Maaf kalau ada tersalah bahasa, tapi saya perlu cakap secara terus dan saya perlu berterus terang. Sebab dunia anda tidak senang yang anda nampak. Melainkan anda memang anak orang kaya yang memang dah dijanjikan. Okey, lepas ni ambil alih syarikat ayah. Okey, lepas ni Mercedes tu awak punya. Okey, rumah lepas ni ayah bagi sebutir lepas dapat ibu rumah. Tak ada masalah kalau itu yang berlaku pada masa hadapan. Tapi kalau pada waktu ni anda nampak dua orang tua anda itu bekerja berhempas pulas untuk membayar pengajian anda, adik-adik anda, maka fikirkan apa yang terbaik anda lakukan untuk masa depan anda dan mereka. Okey, cuba fikirlah, kemahiran penulisan ni bukan menulis saja ya, dapat tazkirah daripada Puan-Tuan Siti. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini. Sesungguhnya baik pada Allah SWT. Saya sekadar menyampaikan apa yang sepatutnya saya sampaikan sebab saya dah anggap anda semua ni bukan macam pelajar tapi lebih kepada anak-anak yang saya rasa macam saya nak anda bina masa depan yang lebih baik. Bukan sekadar menjadi pelajar, graduan, lepas tu buat apa pun tak tahu. Okay, tak nampak masa depan dengan lebih cerah. Okey. Okay, itu saja daripada saya. Sesungguhnya daripada Allah SWT yang kurang daripada saya sendiri, saya akan memperbaiki pada masa akan datang. Tapi yang terbaik adalah daripada Allah SWT. Okey, terima kasih sama-sama Sofwan Haziq. Okey, jaga diri baik-baik. COVID masih ada, bukan tak ada, masih ada. Kita akan jumpa pada hari Khamis, insya-Allah pada pukul 10 pagi. Okey. Terima kasih banyak. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan.